Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Badan Kebajikan kali ke-9 tahun 2021. Yang dihormati Puan Aina Sofia binti Syamsul Zailan, merangkap Setiausaha ACE Holding Sdn Berhad. Yang berusaha Encik Aflin Ifan Din bin Sarudin, merangkap Bendahari dan barisan ahli-ahli jawatan kuasa yang dihormati sekalian. Tidak dilupakan juga 4 orang jemputan istimewa yang bakal mengikuti mesyuarat kita pada hari ini ialah Encik Kamal Ahmad bin Fuad, merangkap pengasas di Rumah Cahaya Bestari. Encik Kartini binti Muhammad Izi, merangkap pengasas di Rumah Anak Yatim An-Nur. Encik Jamal bin Abdillah, merangkap penyelia di Rumah Anak Yatim An-Nur. Dan akhir sekali, Puan Nur Amirah binti Jamal, merangkap penyelia di Rumah Cahaya Bestari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya ingin melafazkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka kita dapat berkumpul bersama-sama di mesyuarat pada hari yang mulia ini. Setinggi-tinggi syabas dan tahniah diucapkan kepada ahli jawatan kuasa, pelaksana dan semua ahli-ahli di atas komitmen dan dedikasi yang tinggi sehingga mesyuarat ini dapat diadakan pada hari ini. Harapan saya semoga mesyuarat ini dapat berjalan lancar dengan jayanya. Mesyuarat kita pada hari ini merupakan perbincangan laporan terakhir sebelum bermulanya majlis amal kebajikan yang bakal dilangsungkan pada 6 Februari ini. Oleh itu, saya berharap agar semua biro telah bersedia dan telah menyediakan laporan yang lengkap agar majlis ini dapat disempurnakan dengan jaya sekali. Saya selaku pengerusi amat menyambut baik inisiatif penganjuran majlis ini kerana sebagai umat Islam amatlah digalakkan untuk kita bersedekah dan seboleh-bolehnya menambah amal dan ilmu kita. Semoga dengan usaha ini dapat memberi makna kepada para pelajar dan adik-adik yang saya kira bersemangat dalam menjalankan ibadah. Sama-sama kita rebut peluang untuk mencari keberkatan dan keredoannya. Alhamdulillah, syukur juga diucapkan kepada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berjumpa sekali lagi tahun ini untuk kali yang ke-9. Tanpa melengahkan masa lagi, kita bakal memulakan mesyuarat kita bersama Setiausaha dan laporannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, Bendahari dan kesemua ahli biro yang terlibat. Saya Aina Sofia selaku Setiausaha Program akan menerangkan serba sedikit tentang perancangan program Malam Amal bersama anak-anak yatim yang akan berlangsung tidak lama lagi. Seperti yang semua sedia maklum, program ini akan berlangsung selama 1 hari sahaja, iaitu pada hari Sabtu bertarikh pada 6 Februari 2021, bertempat di Hotel Concord Shah Alam. Program ini akan bermula pada jam 8 malam sehingga tamat program iaitu pada jam 11 malam. Baiklah, untuk pengetahuan semua, bendahari kita akan ditugaskan bagi mengatur serta memantau segala perbelanjaan kewangan bagi program ini. Seterusnya, bagi biro makanan ditugaskan untuk menyediakan penyediaan makan dan minum sewaktu malam program tersebut. Bagi biro kebajikan pula yang akan merancang bantuan seperti menyediakan tabung kebajikan bagi membantu setiap anak-anak yatim dan bagi biro komunikasi akan memberi maklumat program. Seterusnya, biro disiplin berperanan dalam memastikan disiplin dan memberi arahan untuk tugasan kepada biro yang bertugas. Dan akhir sekali, Biro Fasiliti dan Infrastruktur akan menyediakan kemudahan untuk anak-anak yatim. Terutama sekali, tujuan pelaksanaan program ini adalah bagi mengeratkan lagi hubungan dan berkongsi kasih sayang agar setiap anak-anak ini tidak berasa tersisih daripada pihak atau masyarakat luar. Ia juga dapat mewujudkan rasa penghargaan tanda syukur daripada pihak kita sendiri iaitu dari syarikat ACE Holding Sdn Berhad. Baiklah, seterusnya adalah matlamat dan atur cara program. Seterusnya, program yang akan dijalankan bertempat di Hotel Concord Shah Alam itu
itu adalah anjuran sepenuhnya dari syarikat Ace Holding yang melibatkan kesemua ahli-ahli yang telah dibahagikan tugasan bagi menjayakannya. Terdapat kira-kira 100 tetamu, termasuklah anak-anak yatim ini serta pengajar di sekolah tersebut yang dijemput bagi meraihkan majlis makan malam ini. Bagi memastikan majlis ini berjalan dengan lancar, segala persiapan dan dari segi teknikal di dalam dewan akan dikenal pasti dan berharap dapat mengikut ketepatan waktu yang disusun dalam tentatif program. Untuk pengetahuan semua, tentatif program ini juga akan diberikan kepada setiap biro setelah habis mesyuarat pada hari ini. Pertama sekali, pada jam 8 malam merupakan acara perasmian majlis disusuli bacaan doa oleh Ustaz Adam yang merupakan salah seorang pengajar di sekolah itu. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan dari Encik Hanif, iaitu pengerusi syarikat Ace Holding, dan diikuti dengan pemberian hadiah dan sumbangan ikhlas kepada setiap anak-anak yatim. Antara sumbangannya adalah pakaian, makanan, beg sekolah dan segala peralatan dalam rumah bagi memudahkan pembelajaran. Dalam pada itu, segala penyediaan teks, ucapan ketika majlis dan aturan agihan sumbangan telah dilatih oleh biro yang ditugaskan agar setiap kekurangan akan ditambah baik. Baiklah Tuan, seterusnya adalah acara makan dan minum yang akan bermula pada jam 9 malam. Telah pun disusun oleh ahli biro makanan kita. Biro ini juga turut menyediakan hidangan sejumlah 100 hingga 200 orang dan turut memberi saguah hati makan malam yang terakhir ketika majlis penutup program. Akhir sekali, segala anggaran perbelanjaan akhir telah pun dimaklumkan kepada bendahari kita tentang kewangan malam amal bersama anak-anak yatim ini. Sekian sahaja info dan laporan daripada saya. Terima kasih Cik Aina Sofia di atas laporan dan atur cara yang telah disediakan bagi menjayakan program makan malam bersama anak-anak yatim ini. Seterusnya, kita bakal mendengar laporan daripada Encik Aflin selaku bendahari program. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi syarikat Ace Holding kerana memberi peluang saya untuk bercakap. Saya, Aflin Irfandin bin Sarudin, sebagai bendahari untuk majlis ini, saya ingin membincangkan dana yang diperlukan untuk menjayakan majlis ini. Seperti yang kita tahu, syarikat Ace Holding akan mengadakan malam amal bersama anak yatim yang akan diadakan di Hotel Concord Shah Alam. Berdirinya saya di sini adalah untuk membincangkan tentang dana dan beberapa penaja yang kita perlukan bagi melancarkan program amal bersama anak yatim ini. Pertama sekali, saya ingin membentangkan senarai biro-biro yang memerlukan dana bagi melancarkan lagi majlis ini. Contoh biro-biro tersebut adalah biro makanan, biro kebajikan, biro komunikasi dan yang terakhir biro fasiliti. Oleh itu, biro-biro boleh menyatakan jumlah yang diperlukan untuk kegunaan majlis tersebut. Oleh demikian, pihak penaja juga adalah tunjang utama bagi melancarkan majlis tersebut. Tambahan pula, dana yang disumbangkan oleh pihak penaja ini adalah untuk merealisasikan hasrat di rumah anak-anak yatim. Saya telah membuat tinjauan di beberapa syarikat di Kuala Lumpur dan saya telah mendapat syarikat yang ingin menaja majlis malam amal bersama anak yatim. Antara syarikat yang telah mempersetujui untuk menaja majlis amal tersebut adalah syarikat Berjaya Holdings, syarikat SM Holdings dan Mimi Sudan Rumhat. Untuk pengetahuan pengerusi, tempoh masa yang telah diambil setiap syarikat untuk meneruskan permohonan penajaan tersebut adalah 30 hari genap. Sebelum saya memohon tajaan tersebut, saya telah membuat satu perbincangan bersama biro-biro yang memerlukan dana bagi menetapkan jumlah yang diperlukan oleh setiap biro.
Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat-syarikat yang sudi menaja majlis malam amal tersebut. Jumlah yang diperoleh oleh ketiga-tiga syarikat tersebut adalah RM250,000. Syarikat Berjaya Holdings telah menyumbangkan dana sebanyak RM80,000, manakala syarikat SHAM Holdings telah menyumbangkan dana sebanyak RM80,000, dan yang terakhir, syarikat Mimi Sendirian Berhad telah menyumbangkan dana sebanyak RM9,000. Sekian sahaja daripada saya, Aflin Irfandin bin Sarudin, selaku bendahari bagi Majlis Amal Bersama Anak Yatim ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Aflin di atas pembentangan bajet yang telah diberikan. Jika biro-biro yang terlibat mengalami masalah dari segi kewangan, boleh merujuk kepada Encik Aflin. Seterusnya kita mendengar laporan daripada biro yang seterusnya. Terima kasih Tuan Pengerusi atas soalan yang dikemukakan mengenai laporan dalam pengurusan makanan bagi majlis tersebut. Saya Nur Fatihah sebagai Biro Makanan yang ditugaskan untuk menguruskan bahagian penyediaan makanan ketika majlis tersebut berlangsung. Mengikut laporan yang kami sediakan mengenai penyediaan makanan, kami telah sediakan hidangan untuk 200 orang makan. Ia mencukupi bagi tetamu seramai 100 orang anak yatim serta para undangan dan pengajar yang turut hadir bagi majlis berkenaan. Bagi menu pula, kami sediakan menu utamanya adalah hidangan nasi berlauk seperti nasi tomato, nasi putih, ayam masak merah, rendang daging, udang goreng kunyit dan kentang, dalca sayur serta daging masak merah. Ia adalah menu yang sesuai bagi semua peringkat umur. Kami juga menyediakan pelbagai hidangan sampingan dan pilihan bagi memenuhi selera para tetamu yang hadir seperti bubur kacang, buah-buahan seperti tembikai, buah oren, jambu batu dan mangga. Kami juga menyediakan hidangan seperti bihun goreng dan mi goreng. Bagi sesiapa yang kurang makan malam, makan nasi untuk waktu malam, mereka juga boleh makan mihon dan mi goreng sebagai pilihan mereka. Dan seterusnya kami juga menyediakan hidangan seperti kuih muih, karipap, donat, kolci, serimuka, apam dan keria. Bagi pemanis mulut pula, kami menyediakan hidangan brownies dan dadih. Bagi hidangan istimewa pada malam tersebut, kami sediakan menu utamanya adalah sate sebanyak 300 cucuk, aiskrim dan cendol. Selain itu, bagi penyediaan minuman pula, kami sediakan 4 pilihan iaitu teh tarik panas, air oren, air anggur dan air kordial. Bukan itu saja, kami juga telah membuat tempahan makanan dengan sagu hati yang akan diberikan kepada tetamu untuk dibawa pulang nanti. Antara hidangan yang kami telah tempah ialah sebekas pulut kuning dan rendang daging sebanyak 200 set, sekotak kismis dalam 200 set juga dan diikuti dengan 200 botol air mineral. Berkaitan dengan perkhidmatan yang kami gunakan untuk majlis tersebut, kami menggunakan perkhidmatan catering sepenuhnya daripada Apan Catering Service yang terletak di Shah Alam, Seksyen 7 yang mana ia berdekatan dengan lokasi hotel yang akan kita adakan majlis pada malam tersebut. Kami juga menggunakan perkhidmatan daripada Enak Selera bagi penyediaan pulut kuning nanti. Seterusnya, mengenai masa dan cara hidangan tersebut akan dihidangkan kepada tetamu pula. Mereka akan sampai di hotel pada pukul 7 petang bagi melakukan persiapan dan makanan akan dihidangkan kepada para tetamu pada pukul 8.30 malam. Mereka juga akan menyediakan hidangan secara bufet dan susun atur makanan mengikut seperti apa yang kami telah bincangkan dengan mereka. Dan akhir sekali, laporan mengenai bajet dan kos yang kami telah gunakan bagi penyediaan makanan untuk majlis tersebut ialah secara keseluruhannya kami menggunakan bajet sebanyak RM4,300. Ia termasuk kos daripada penggunaan catering, penyediaan pulut kuning, air mineral, kismis dan sebagai bajet tambahan yang boleh digunakan untuk bersiap sedia jika terdapat masalah yang boleh berlaku dalam penyediaan makanan ketika majlis tersebut berlangsung.
Dan jika terdapat banyak lebihan makanan pada akhir majlis, kami mencadangkan agar kita bungkus dan sedekahkan makanan lebihan itu kepada masjid dan kepada warga yang memerlukan seperti gelandangan. Secara keseluruhannya, kami telah membuat persiapan sepenuhnya untuk majlis yang akan diadakan nanti dan cuma menanti hari tersebut berlangsung mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Itu sahaja laporan daripada kami mengenai persediaan makanan bagi majlis malam amal bersama anak yatim. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Fatihah di atas laporan yang telah diberikan. InsyaAllah segala persiapan makanan mencukupi bagi tetamu-tetamu yang hadir dan semoga makanan yang telah disediakan tidak dibazirkan bagi program amal ini. Jika Cik Nur Fatihah terdapat permasalahan dari segi kewangan, Cik Fatihah boleh merujuk Encik Aflin untuk permasalahan itu. Baiklah, seterusnya kita bakal mendengar laporan daripada Biro Kebajikan. Saya Nur Syazah Syamira binti Azman dari kelas MBA 1182A dan kad matrik saya adalah 20209099791. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Tuan Pengerusi dan juga Ketua Biro Makanan atas penerangan tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syazah Syamira yang akan mengendalikan bahagian Biro Kebajikan bagi program Malam Amal Bersama Anak Yatim. Perkara pertama yang saya ingin sentuh adalah penyediaan tabung kebajikan. Saya dan juga beberapa orang ahli di dalam syarikat ini telah menyediakan tabung kebajikan untuk kegunaan semua anak yatim yang berada di situ. Terdapat beberapa buah tabung kebajikan yang telah saya sediakan dan telah saya letakkan di tempat yang strategik yang ramai orang yang akan kunjungi, contohnya seperti di masjid dan juga di restoran. Selain itu, di zaman yang serba canggih ini, saya juga turut menggunakan satu alternatif yang lain bagi sesiapa yang ingin menyumbangkan kepada tabung kebajikan dengan cara menyumbang di atas talian kerana ini lebih mudah dan pantas. Oleh itu, kita sebagai generasi muda di zaman teknologi yang serba canggih ini perlulah menggunakannya dengan bijak dan efektif. Di sini juga saya telah membuat kiraan dana untuk kegunaan bagi Biro Kebajikan untuk majlis malam amal bersama anak yatim adalah purata sebanyak RM80,000 sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tujuan tabung kebajikan ini disediakan. Tujuan tabung kebajikan ini disediakan adalah dengan adanya bantuan seperti ini, ia akan dapat meringankan lagi beban pihak pengasas rumah anak-anak yatim. Selain itu, dengan bantuan ini juga pihak pengasas akan mengurangkan sedikit wang perbelanjaan bagi menampung kos anak-anak yatim tersebut. Pihak Biro Kebajikan juga akan menggunakan dana tersebut untuk membelanjakan keperluan barangan di rumah anak-anak yatim seperti barangan basah. Di samping itu juga, pihak kami akan mengagikan wang sumbangan tersebut kepada anak-anak yatim sebagai wang perbelanjaan mereka. Hal ini kerana dengan wujudnya tabung kebajikan ini, ia akan dapat mengongsikan baik-baik kegembiraan bersama anak yatim supaya mereka juga dapat merasakan nikmat kurniaan Allah yang telah berikan kepada kita semua. Perkara kedua yang saya ingin bentangkan adalah bentuk bantuan. Saya juga telah menyenaraikan beberapa bentuk bantuan yang boleh kita berikan kepada anak-anak yatim. Contohnya bantuan untuk persediaan masuk persekolahan pada awal tahun, bantuan bayaran yuran peperiksaan dan juga bayaran yuran persekolahan, bantuan pembelian buku dan peralatan sekolah, bantuan pakaian dan barang peribadi setiap individu, dan terakhir bantuan rawatan secara percuma bersama Dr. Panel. Hal ini pihak syarikat boleh membantu proses untuk membuat panel dengan klinik kesihatan yang berdekatan supaya memudahkan penyela rumah anak yatim itu bertindak jika ada berlaku sesuatu kecemasan di rumah tersebut. Selain itu, pihak Biro Kebajikan sendiri yang akan membawa anak-anak yatim ini berbelanja barang keperluan harian dan juga barang keperluan persekolahan. Oleh itu, dengan adanya aktiviti seperti ini, ia akan dapat menggembirakan lagi hati anak-anak yatim dan juga dapat memberikan semangat supaya mereka tidak berasa tersisih oleh masyarakat di sekeliling mereka.
Perkara terakhir yang ingin saya sampaikan adalah matlamat. Matlamat atau misi penting yang saya inginkan daripada anak-anak yatim adalah untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain agar mereka tidak berasa tersisih oleh masyarakat yang seumur mereka yang di luar sana yang lebih bernasib baik daripada mereka. Seterusnya, saya ingin menyadarkan kepada anak-anak yatim bahawa mereka juga boleh berjaya walaupun ada sedikit kekurangan dari aspek perhatian dan kasih sayang oleh ibu bapa mereka sendiri. Tetapi, mereka boleh membuatkan perkara ini sebagai pembakar semangat untuk mereka terus berjaya pada masa hadapan. Tidak ketinggalan juga, saya akan memastikan setiap anak-anak yatim akan mendapat pendidikan yang setara seperti anak-anak yang bertuah di luar sana kerana mereka juga akan menjadi modal insan yang berguna pada masa hadapan bagi memajukan negara dari semua aspek. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Cik Syaza di atas idea dan bantuan yang diberikan. Semoga segala bantuan yang diberikan dapat memudahkan anak-anak yatim ini. Seterusnya, kita bakal menerima laporan dari Biro Komunikasi. Salam hormat saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi dan biro-biro yang saya hormati. Akan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ros Batrisha binti Muhammad Rizal, selaku Biro Komunikasi bagi program Majlis Malam Amal bersama anak yatim yang dianjurkan oleh Ace Holdings Sdn Bhd pada 6 Februari tahun 2021 ini. Dengan itu, saya akan memberikan laporan terakhir dari pihak komunikasi bagi program Majlis Malam Amal bersama anak yatim. Setelah membuat perbincangan teliti bersama ahli jabatan yang lain, kami telah memuktamadkan beberapa aktiviti dan amalan yang akan dilakukan pada malam tersebut. Pihak komunikasi juga telah berhubung dengan beberapa syarikat dan perbadanan awam yang ingin melibatkan diri mereka di dalam majlis tersebut bagi memeriahkan lagi dan meningkatkan dana kewangan untuk majlis tersebut. Pada mulanya, kami telah berbincang untuk hanya memilih satu rumah anak yatim bagi majlis ini. Namun begitu, setelah membuat pertimbangan yang teliti, saya dan ahli jabatan menentukan bagi memilih dua jenis rumah anak yatim bagi mengeratkan silaturahim antara mereka. Jikalau memilih dua jenis rumah anak yatim yang berbeza, mereka mendapat peluang bagi mengenali satu sama lain. Ini disebabkan kami mengharapkan kemahiran berkomunikasi dalam diri setiap anak yatim tersebut bertambah baik, malah melahirkan sikap yakin dalam diri. Kami juga telah memanggil seseorang penceramah terkenal iaitu Encik Rahman bin Atib bagi memberi ucapan motivasi pada mereka dalam majlis tersebut. Selain itu, saya telah menyenaraikan beberapa acara yang akan dilakukan pada malam tersebut bagi mengelakkan kanak-kanak dan para tetamu berasa suram. Jadi pihak kami menyenaraikan beberapa aktiviti menarik yang melibatkan semua pihak bagi lebih memeriahkan suasana. Maklumat kami melakukan aktiviti-aktiviti ini agar dapat memberi memori dan pengalaman manis dalam diri mereka. Dan semestinya, pemenang bagi setiap permainan akan diberi sagu hati dan hadiah. Pada 23 Januari, pihak komunikasi telah menemu bual pengasas-pengasas dari kedua-dua rumah anak yatim agar pihak syarikat memahami kanak-kanak dan lebih memahami keperluan mereka. Setelah berbincang, pihak kami mendapati bahawa anak-anak yatim masih lagi tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi seperti komputer riba. Ini disebabkan kedua-dua rumah anak yatim tidak mempunyai kemudahan tersebut. Saya memberi perhatian kepada masalah ini kerana penggunaan komputer riba amat penting bagi sesi pembelajaran mereka. Jadi, kami telah mendapatkan tajaan dari syarikat elektronik Bun Meng Sdn Bhd. Kos yang digunakan adalah sebanyak RM60,000 dan telah kami dapatkan 100 buah komputer riba bagi setiap rumah anak yatim yang akan hadir. Oleh itu, sukarelawan dan kaki tangan yang akan berada di majlis tersebut akan menunjuk ajar bagaimana penggunaan komputer ini bagi memudahkan anak-anak yatim melakukan kerja yang menggunakan teknologi dan juga mengembangkan minda mereka dalam berkomunikasi melalui internet. Sekian, itu sahaja laporan akhir daripada saya selaku Biro Komunikasi. Terima kasih. Idea Cik Ros untuk memilih dua buah rumah anak yatim merupakan sesuatu perkara yang bernas kerana ianya dapat mengeratkan silaturahim dan lebih mengenali antara satu sama lain. Malahan memberi kemudahan teknologi kepada mereka juga adalah sesuatu yang saya sokong. Baiklah, terima kasih Cik Ros di atas laporan yang diberikan.
Seterusnya, mempersilakan Biro Disiplin bersama laporannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi iaitu Yang Berbahagia Encik Abdul Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mimina Balkis selaku Ketua Biro Disiplin untuk Majlis Malam Amal bersama anak-anak yatim yang dianjurkan oleh syarikat ACE Holding Sendirian Berhad. Malam amal itu akan berlangsung pada 6 Februari 2021 di sebuah hotel yang terletak di Shah Alam iaitu Hotel Concord. Seperti yang semua sedia maklum, adanya saya di sini untuk memberikan laporan akhir tentang program tersebut. Kami daripada pihak Biro Disiplin sebulat suara bersetuju untuk bertanggungjawab bagi memastikan majlis malam amal tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum majlis berjalan, kami akan memastikan persiapan seperti hidangan makanan, susunan meja kerusi maupun hadiah-hadiah lengkap tersedia. Selain itu, kami juga ingin memberi peringatan mesra kepada semua kaki tangan ACE Holding Sendirian Berhad untuk berpakaian formal agar kelihatan kemas sekaligus menunjukkan entiti misali kepada para tetamu yang hadir. Baiklah, pakaian formal yang ingin saya menitik beratkan untuk para lelaki ialah berkola dan seluar slack berwarna gelap. Elakkan memilih seluar berwarna cerah. Baik, bagi para wanita, saya memberikan dua alternatif pakaian iaitu anda boleh mengenakan baju kurung atau berbaju kebaya yang tidak mencolok mata. Lain daripada itu, sewaktu kehadiran anak-anak yatim tersebut, saya bersama pasukan akan memastikan anak-anak yatim serta tetamu yang lain mendapat tempat duduk. Hal ini demikian kerana kami ingin mengelakkan berlakunya para hadirin tidak dapat tempat duduk pada majlis tersebut. Bukan itu sahaja, saya daripada pihak Biro Disiplin akan menyediakan pemeriksaan suhu dan buku untuk dicatat oleh para tetamu sebelum mereka melangkah masuk. Ini kerana negara kita sedang melanda virus COVID-19. Jadi, kita haruslah sentiasa berwaspada dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tidak dilupakan juga para tetamu maupun kaki tangan ACE Holding Sendirian Berhad untuk memakai topi muka dan membawa sanitasi tangan. Baiklah, selain itu, saya akan memastikan majlis ini berlangsung pada waktu yang telah ditetapkan iaitu pada pukul 8 malam. Jadi, untuk mengelakkan kelewatan berlaku, saya berharap biro yang mengendalikan kedatangan anak-anak yatim itu mampu untuk datang sekurang-kurangnya 10 minit lebih awal dari waktu yang asal. Seterusnya, saya ingin mengulaskan semasa majlis sedang berlangsung. Saya sebagai Ketua Biro Disiplin bercadang untuk mengurangkan penggunaan telefon bagi menghormati majlis tersebut. Saya pasti ramai yang berteka-teki mengapa pengurangan penggunaan telefon harus dilakukan sewaktu majlis sedang berlangsung. Pada pendapat saya, dengan berbuat demikian, saya yakin ikatan silaturahim semakin akrab kerana kita mampu untuk meluangkan masa bersama dengan mengadakan perbualan bersama para tetamu, mengadakan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan maupun mengadakan solat isyak secara berjemaah. Baiklah, sebagai penghias bicara akhir, saya berharap Tuan Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan biro-biro yang lain bersetuju dengan cadangan ini. Jika ada sebarang bantahan atau kemusykilan tentang laporan akhir ini, segera maklumkan kepada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Mimi di atas laporan terakhirnya dan segala bantuan yang diberikan. Saya selaku pengerusi ingin memberi sedikit peringatan dan teguran kepada semua tetamu. Kita seharusnya berwaspada dan berjaga-jaga semasa majlis itu berlangsung bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Malahan dengan malapetaka yang menimpa negara kita iaitu COVID-19, saya harap perkara sebegitu tidak akan menjejaskan majlis yang bakal kita langsungkan ini. Saya berharap Puan Mimi dapat memastikan segala keselamatan dari segi SOP dapat dilaksanakan dengan sempurna. Baiklah, kita akan mendengar laporan dari biro kita yang terakhir iaitu Biro Fasiliti dan Infrastruktur. Terima kasih Tuan Pengerusi.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irina Umairah selaku Ketua Biro Fasiliti dan Infrastruktur ingin membentangkan perkara yang akan dilakukan ketika majlis amal berlangsung dan beberapa kemudahan yang akan diperkenalkan kepada anak-anak yatim. Seperti yang telah diberitahu oleh bendahari sebentar tadi, syarikat Ace Holding akan mengadakan majlis malam amal bersama anak-anak yatim yang bakal diadakan di Hotel Concord Shah Alam. Pihak Biro Fasiliti dan Infrastruktur turut menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi memudahkan pergerakan di antara anak-anak yatim dan penyelia rumah anak yatim. Selain itu, kedudukan meja dan tempat duduk juga disediakan agar mereka dapat meluangkan masa bersama kita dengan selesa. Pihak Biro Fasiliti dan Infrastruktur telah menyediakan beberapa jenis bentuk bantuan yang akan diberikan kepada mereka. Antaranya ialah dengan menyediakan ruang tamu yang besar bagi memuatkan semua anak-anak yatim dan penyelia rumah. Ruang tamu ini juga bertujuan untuk memastikan mereka mempunyai ruang yang selesa untuk berehat dan bersantai. Dengan adanya ruang ini, mereka akan dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Selain itu, ruang ini juga akan disediakan dengan beberapa jenis buah sofa dan sebuah televisyen. Dengan adanya televisyen ini, mereka akan dapat mengenal dunia luar dan tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka. Selain menyediakan ruang tamu, pihak kami akan membesarkan ruangan tempat tidur dan menyediakan ruangan belajar. Bagi ruangan tempat tidur, kami akan menyediakan beberapa jenis buah katil dan cadar yang baru kepada mereka supaya mereka dapat tidur dengan lebih selesa. Pihak kami juga telah selesai memilih model yang bersesuaian dengan persekitaran. Di samping itu, di rumah anak yatim ini juga kami mendapati bahawa tiada ruangan untuk mereka melakukan ulang kaji pelajaran. Oleh itu, pihak Biro Fasiliti dan Infrastruktur akan menyediakan meja belajar yang mencukupi bertujuan untuk menyenangkan mereka mengulang kaji pelajaran. Seterusnya, seperti yang kita tahu, di rumah anak-anak yatim ini terdapat golongan kanak-kanak yang suka bermain. Dan dari pemerhatian saya, aktiviti riadah yang dapat dilakukan di rumah anak yatim ini pula adalah sangat terhad. Ianya kerana mereka kekurangan peralatan untuk melakukan aktiviti riadah. Oleh itu, pihak kami akan menyediakan peralatan sukan yang bersesuaian untuk mereka melakukan aktiviti beriadah bersama rakan-rakan mereka. Selain itu, pihak kami juga akan menyediakan rangkaian internet yang akan memudahkan mereka melayari internet untuk mencari bahan belajar ataupun untuk mereka berhubung dengan rakan-rakan mereka. Secara purata, jumlah yang diperuntukkan untuk bantuan ini adalah sebanyak RM60,000. Dengan adanya bantuan ini, saya mengharapkan agar anak-anak yatim berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai matlamat di dalam kehidupan mereka. Semasa majlis berlangsung, pihak Biro Fasiliti dan Infrastruktur juga akan memberikan cenderamata untuk menggembirakan mereka. Sekian sahaja dari saya, Ketua Biro Fasiliti dan Infrastruktur. Terima kasih Cik Edina di atas laporan tersebut. Cadangan yang bagus untuk memberikan kemudahan tempat tinggal pada anak-anak yatim. Selain itu, memberikan kemudahan untuk mereka beriadah juga amat saya sokong. Mesyuarat kita sudah sampai ke muncaknya. Terima kasih pada semua yang hadir dan tidak lupa juga pada 4 orang jemputan istimewa yang sudi meluangkan masa dan mendengar pendapat dari kesemua biro. Harapan dan doa saya agar majlis ini dapat dijalankan dengan lancar dan diberi keberkatan untuk kita anjurkan. Assalamualaikum dan terima kasih pada semua.